Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 12 Disember. 11 buah taman negara di negeri ini telah dibuat pelan pengurusan sebagai panduan untuk pengurusan taman negara. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, pelan pengurusan berkenaan bertepatan dengan penstrukturan fungsi Jabatan Hutan Sarawak JHS seperti yang diluluskan kerajaan. Setakat ini Dato' Amar Awang Tengah berkata langkah ini bagi memastikan tiada pertindihan tugas berlaku antara JHS dan Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC. Jelasnya pelan berkenaan sebagai panduan kepada pihak pengurusan untuk mempertingkat kualiti pengurusan taman negara. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas Majlis Perasmian Ibu Pejabat Baru Jabatan Hutan Sarawak di bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Sementara itu, pengarah JHS Dato' Hamdin Mohamad berkata langkah sama akan dibuat ke atas 34 buah taman negara yang belum mempunyai pelan berkenaan. Namun, ia mengikut keperluan taman negara masing-masing kerana memerlukan tempoh yang panjang untuk menyiapkan sesuatu pelan. Terdahulu, Dato' Hamdin turut menyerahkan 3 pelan pengurusan taman negara kepada Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun. Daerah Telangusan dengan keindahan semula jadi yang masih terpelihara berpotensi dijadikan sumber ekonomi bagi komuniti setempat. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia sekaligus dapat menjadikan tarikan untuk ekopelancongan berasaskan komuniti. Saya melihat Telangusan ini mempunyai potensi yang begitu besar sekali. Tanah di sini subur. Dalam kawasan ini banyak lokasi-lokasi yang cukup menarik yang boleh kita angkat, promosikan sebagai kawasan yang mempunyai produk turisme. Beliau berucap semasa merasmikan Majlis Penutupan Program Kesedaran Pelancongan Daerah Telangusan di Miri. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Sarawak telah menerima seramai 3 juta pelancong setakat November tahun ini. Lebih 200 orang petugas barisan hadapan melibatkan pelbagai jabatan kerajaan dan syarikat swasta diraih dalam satu majlis makan malam Saturday Night Fever the Musical di Sibu. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, acara sama juga akan diadakan di bandar-bandar lain selepas ini. Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dalam ucapan memberitahu kerajaan negeri amat menghargai bantuan petugas barisan hadapan yang dihulurkan oleh syarikat swasta selain orang perseorangan yang turut menyampaikan pertolongan kepada rakyat dalam memastikan pengagihan keperluan asas tidak terputus. Semoga kalian sentiasa dilindungi dan diberi kekuatan serta semangat yang luar biasa dalam melaksanakan amanah tersebut. Kita tahu wabak ini belum lagi selesai. We are hoping very much that our state, our country will be free from this wabak. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan plak penghargaan kepada jabatan-jabatan kerajaan dan syarikat swasta yang telah terlibat sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Sementara itu di Miri, petugas barisan hadapan di kawasan tersebut turut diraih. Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Dato' Rozi Yunus berkata, kerajaan negeri sememangnya menganjung tinggi akan pengorbanan petugas barisan hadapan dalam menangani penularan COVID-19. Beliau berucap pada majlis penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP sesi terakhir bagi tahun ini yang diadakan di Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri Bekenu. Sejumlah RM424,000 MRP diserahkan kepada 25 agensi, pertubuhan dan kelab terlibat. Sementara itu, Kelab Sosial Miri FM turut menerima cek MRP berjumlah RM5,000 untuk aktiviti kelab berkenaan. Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Hari Krismas akan dilaksana dalam tempoh terdekat. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNJP, Datuk Stanley Tan berkata, pelaksanaan ini bagi memastikan tiada kenaikan berlaku ke atas harga barangan keperluan.
Jelas Datuk Stanley, tarikh bagi pelaksanaan SHMMP itu akan diumum oleh Menteri KPD NHEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Oleh itu, beliau berharap para peniaga bersama-sama memainkan peranan masing-masing dalam menjayakan skim berkenaan. Dan yang paling penting adalah meletakkan tanda harga berwarna merah jambu atas setiap barangan yang telah ditetapkan. Itu perlu dipatuhi dan diketahui oleh peniaga bagi melaksanakan skim harga maksimum musim raya Krismas yang akan datang ini. Tambah beliau, peniaga yang ingkar akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Untuk rekod SHMMP 2020, KPD NHEP telah melakukan 12,554 pemeriksaan pada 4 perayaan dan daripada jumlah itu, 34 kes direkodkan dengan jumlah nilai rampasan keseluruhan RM2,584.70 dan kompaun RM8,250. Satu kes positif COVID-19 dicatatkan di daerah Bintulu semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata kes ke-1074 itu melibatkan seorang lelaki warga negara Filipina. Kes dari Manila, Filipina ke Kuala Lumpur pada 13 November dan telah dimasukkan ke pusat kuarantin di Petaling Jaya bagi menjalani kuarantin wajib. Dalam tempoh kuarantin tersebut, kes telah menjalani saringan ujian RT-PCR pada tarikh yang sama dan didapati negatif COVID-19. Kes juga telah menjalani ujian RTK antibody pada 26 November yang juga didapati tidak reaktif untuk COVID-19. Pada 30 November, kes telah meneruskan perjalanan ke Sarawak melalui penerbangan dari Kuala Lumpur ke lapangan terbang Miri. Setibanya di Miri, kes telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan keputusan saringan ujian RT-PCR didapati negatif. Kes kemudian meneruskan perjalanan ke Bintulu pada 5 Disember dan menginap di sebuah hotel sementara menunggu untuk sign off ke kapal. Pada 9 Disember, kes sekali lagi menjalani ujian saringan COVID-19 di sebuah hospital swasta bagi tujuan sign on ke atas kapal dan ujian RT-PCR kes telah didapati positif COVID-19 pada Khamis. Berdasarkan sejarah perjalanan dan hasil siasatan awal, kes ini dipercayai telah mendapat jangkitan semasa berada di negara asal iaitu di Filipina. Kes dikategorikan sebagai kes import A. Sementara itu, semalam terdapat 2 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Manakala 16 pesakit dalam siasatan PUI yang baru telah dilaporkan dan 2 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Banyak perubahan berlaku di daerah pusat sejak ia menjadi sebuah daerah penuh 5 tahun lalu. Pemangku Pegawai Daerah Pusat Bujang Ladi semasa temu bual bersama RTM Sri Aman menjelaskan ketika ini kemudahan asas penduduk di pusat seperti bekalan air, elektrik dan akses jalan raya sudah mencapai 100%. Pelaksanaan projek infrastruktur terutama pembinaan jambatan antara yang akan melonjakkan pembangunan sosioekonomi daerah pusat. Jambatan Tandang Sari yang siap pada tahun 2017 telah memberi keselesaan kepada penduduk pusat dan sekitarnya. Satu lagi projek yang sedang dalam pembinaan adalah Jambatan Saribas yang bakal menggantikan perkhidmatan feri Tanjung Lilin. Kita boleh katakan untuk masa ini dalam 20%, 30% lah. Proses jambatan sudah pun berjalan dengan rancak walaupun tahun ini kita menghadapi masalah COVID-19. Jadi mungkin ada lewat sedikit. Jambatan Saribas kedua juga antara yang telah dimasukkan dalam senarai projek Jalan Pesisir Sarawak. Bujang menambah pembangunan daerah pusat tidak hanya tertumpu di Pekan Pusat dan kampung berdekatan, malah menyeluruh sehingga ke Beladin dan Meludam. Di Beladin sudah disediakan skim perumahan nelayan selain kemudahan seperti balai polis, manakala di Meludam, kerajaan menyediakan skim pembesaran kampung Meludam fasa 1 kepada penduduk yang semakin bertambah. Perpustakaan Awam Majlis Daerah Limbang MDL masih memberi kebenaran kepada pengunjung untuk datang membaca dan membuat peminjaman buku. Bagaimanapun, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Pembangunan Komuniti dan Pendidikan MDL, Kaunselor Frederick Lalong Ngilo berkata,
Mereka perlu mengikut prosedur operasi standard SOP sedia ada dan jumlahnya dalam kapasiti yang terhad pada satu-satu masa, namun kehadiran bagi kanak-kanak adalah tidak digalakkan. Menurut Kaunselor Frederick, walaupun terdapat banyak sumber bacaan secara digital, namun masih ramai yang memilih perpustakaan mendapatkan bahan bacaan dan menurutnya masih relevan sehingga kini. Ya, memang walaupun ramai yang lebih memilih kepada membaca melalui kemudahan yang ada, tetapi membaca melalui buku-buku masih juga dipraktekkan oleh orang ramai. Penduduk Limbang masih mempunyai minat yang mendalam tentang membaca melalui buku-buku yang ada di dalam perpustakaan. Bagi Daniel Taha, beliau lebih meminati bahan bacaan di perpustakaan memandangkan terdapat pelbagai genre sahih dan paling utama suasana di perpustakaan. Selain daripada sukan, hobi saya adalah membaca buku di masa lapang dan membaca ini adalah baik untuk kita, bukan saja memberi ketenangan ataupun menambah ilmu dan pengetahuan lah. Jelas Daniel lagi, dalam sebulan beliau mampu menghabiskan 10 buah buku pelbagai genre. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu telah menahan 2 buah bot tunda dan 2 tongkang yang dipercayai melakukan aktiviti pemindahan barang bercukai tanpa kebenaran di perairan Bintulu Khamis lalu. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim Effendi Mohamed Fadil mendedahkan tahanan dilakukan pada kedudukan lebih kurang 2.1 batu nautika dari muara Sungai Kemenah, Bintulu. Komander Maritim Effendi dalam kenyataan berkata hasil pemeriksaan mendapati 11 kru terlibat dalam aktiviti tersebut. Daripada 11 yang ditahan, 6 merupakan warga negara Indonesia. Kesemua yang ditahan berumur lingkungan 27 hingga 56 tahun. Tongkang beserta muatan berjumlah kira-kira 4,500 metrik tan telah dibawa ke pusat tahanan Vessel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 Palang 60, Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1983 dan Kanun Tanah Sarawak 1958. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Saudara terus amalkan pemakaian pelitup separuh muka di kawasan awam, jaga penjarakan fizikal dan kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. Jadikan ia norma baru untuk membendung penularan COVID-19. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.